Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sadaqallahul azim. Para penonton yang dihormati sekalian, ayat saya baca tadi daripada surah An-Nisa ayat 1. Wahai sekalian orang-orang manusia, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula dari diri yang satu, iaitu Adam, dan yang menjadikan daripada Adam itu pasangannya, isterinya Hawa, dan juga yang membiakkan dari keduanya zuriat keturunan laki-laki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya, nama Allah, serta peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati, mengawasi kamu. Hujungnya saudara, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhatikan atau mengawasi pergerakan kamu. Para penonton yang hormati sekalian, itu ayat Quran. Saya nak bacakan sepotong hadis, sepotong hadis yang berbunyi, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah seseorang itu menyambung silaturahim, bukan memutuskan silaturahim. Saya baca balik. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia menyambung silaturahim, bukan memutuskan silaturahim. Saya baca satu lagi hadis. Hadis riwayat Bukhari, tadi pun riwayat Bukhari. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yansa'u lahu fi azri falyasil rahimah. Apa artinya? Siapa yang ingin dilapangkan baginya rezeki, siapa yang ingin dilapangkan baginya rezeki dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Rezeki bertambah, dipanjangkan umur, hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Saudara-saudara, yang akhir sekali saya nak menyebutkan hadis. Biar kita habiskan dulu 3 hadis, 1 ayat Quran. La yadkhulul jannata qati', tidaklah akan masuk syurga bagi mereka yang memutuskan tali silaturahim. Tidaklah akan masuk syurga bagi mereka yang memutuskan silaturahim. Para penonton yang dihormati sekalian, penting betul silaturahim ni tuan-tuan. Penting betul menghubungkan kasih sayang di antara kita. Penting betul menghubungkan jemaah di antara kita. Penting betul menghubungkan tali persaudaraan, sama ada saudara-saudara yang dijalin dengan darah, blood related, atau yang dijalinkan through marriage, atau yang dijalinkan melalui perkahwinan. Ipar kita, mertua kita, bapa mertua kita, itu masih dalam kelompok namanya kelompok bersaudara yang mendatang melalui perkahwinan. Saudara-saudara, dalam hidup kita ni, memboikot antara adik-adik biasa berlaku. Tak bertegur antara adik-beradik biasa berlaku. Adik panggil abang tak datang biasa berlaku. Kenduri di rumah adik, abang tak datang biasa berlaku.
Satu hari tuan-tuan, di sebuah negeri yang kami keluar bersama-sama berdakwah lah konon-kononnya tuan-tuan dan puan ya. Pergi satu tempat. Kita pergi situ 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Bertemu dengan orang kampung di situ, bercerita ada satu majlis perkahwinan yang berlaku pada tahun lepas, dia kata. Majlis perkahwinan itu berlangsung di rumah adik. Abangnya duduk di satu lorong, rumah yang kedua adiknya duduk nun di sana, rumah yang ke-11. Adiknya kahwin, mengawinkan anak sulung, anak perempuan, anak sulung. Seluruh orang saudara dia panggil, saudara daripada Singapura datang, saudara daripada Pulau Pinang datang, seluruh kawan-kawan sahabat-sahabatnya, sahabat yang sama belajar sekolah rendah, yang sama belajar sekolah menengah, yang sama bekerja dengannya, semuanya dipanggil. Kenduri besar-besaran tuan-tuan, sembelih 2-3 ekor lembu tuan-tuan dan puan. Tapi tuan-tuan nak tahu, abangnya rumah nombor 2 yang selorong dengannya tak dijemputnya. Tuan-tuan bayang, abangnya tak dijemputnya, abang sekandungnya, sedarah sedagingnya, orang lain semuanya dijemput. Kakak iparnya tak dijemput, anak saudaranya tak dijemput, anak saudara laki-lakinya tak dijemput, anak saudara perempuannya tak dijemput, menantu abangnya tak dijemput. Macam mana tuan-tuan? Sebabnya apa tuan-tuan? Apa sebabnya? Sebabnya bila ayah meninggalkan harta, tuan-tuan, adik kata, ini bapak bagi tanah rumah ni, bapak bagi saya. Tanah rumah ni bapak bagi saya. Adik-beradik yang lain 7 orang adik-beradik tanya, apa buktinya? Tak ada bukti. Verbal saja, it's a verbal daripada arwah bapa yang telah pergi memberitahu bahawa bila meninggal rumah ini diserahkan kepada adik perempuan ini. Tak ada bukti. Akhirnya tak dapat diselesaikan. Ketua kampung tak dapat selesaikan, ketua blok tak dapat diselesaikan, penghulu tak dapat selesaikan. Tak dapat selesaikan. Mana bukti dia? Mana bukti? Nak bawa mahkamah, mana bukti? Akhirnya tuan-tuan dan puan, tak bertegur adik-beradik. Bila suami tak bertegur antara suami isteri, antara suami isteri pun tak bertegur. Bila mak bapak tidak bertegur, walaupun adik-beradik, walaupun mak saudara, walaupun bapa saudara, sepupu-sepupu pun tidak bertegur. Masya Allah tuan-tuan. Apa nak jadi? Apa nak jadi dalam situasi kenduri itu? Jiran-jiran kata apa, masyarakat keliling kata apa, adik-beradik kata apa, ipolaman kata apa, tetamu-tetamu kata apa, mereka kenal. Abang yang duduk tuan-tuan rumah nombor 2 tu dalam lorong, rumah dia rumah nombor 11 tadi tu, semua orang kenal, satu kampung kenal. Dan mereka terdiri daripada keluarga yang dikatakan berjaya, anak-anak mereka berjaya, pergi universiti, ada yang belajar pergi luar negara, anak-anak mereka. Tapi inilah yang berlaku. Anak-anak mereka pun tak dapat selesaikan tuan-tuan. Anak mereka nak selesaikan. Anak mereka sudah belajar tinggi, anak mereka yang sudah keluar negara, anak mereka sebagainya tuan-tuan yang dalam ikut ilmu agama, anak mereka sudah mengikut pengajian-pengajian agama, usuluddinnya, syariahnya, tasawufnya, akhlaknya, berbagai-bagai ilmu yang mereka tuntut. Tapi bila balik, tak mampu tuan-tuan, tak mampu nak menangani masalah yang masalah itu timbul daripada mak dia sendiri yang memboikot abangnya. Okay, itu satu. Yang kedua tuan-tuan dan puan, kalau kita lihat dalam keluarga kita ni, apa sebabnya kita bergaduh sampai tak bertegur ni? Ada yang tengahnya berkerat rotan tuan-tuan dan puan. Apa dia? Kebanyakan orang Melayu, sepupu kahwin dengan sepupu. Perkahwinan dalam lingkungan keluarga sendiri, dipanggil inbreeding. Sepupu kahwin dengan sepupu, 2 pupu kahwin dengan sepupu, 2 pupu kahwin dengan 2 pupu. Sebab apa tuan-tuan? Dijodohkan oleh ibu dan ayah. Pasal apa dijodohkan mereka? Kerana mereka sepupu. Pasal sepupu? Pasal nak menjaga harta kononnya tidak pergi ke tangan orang lain. Para penonton yang dirahmati sekalian ni, nak menjaga harta supaya tidak pergi ke tangan orang lain, maka kahwinlah sepupu, maka buatlah arranged marriage. This is a arranged marriage. Ada matchmaker dia. Inilah yang berlaku.
Jadi bila berlaku keadaan yang tidak baik di antara mereka, putus. Sepupu dengan sepupu putus, bapa saudara dengan bapa saudara putus, mak saudara dengan mak saudara putus. Allah. Bila putus mak saudara dengan mak saudara, bapa saudara dengan bapa saudara, macam mana tuan-tuan sepupu yang kahwin ni? Macam mana anak yang lahir daripada sepupu yang kahwin tu? Anak ni nak pergi mana? Mak saudara dia mana? Bapa saudara dia mana? Ini yang berlaku. Dan berlaku dalam masyarakat kita, tuan-tuan, berlaku dalam masyarakat kita. Yang ketiga, tuan-tuan, tadi yang pertama tu pusaka. Yang kedua, perkahwinan dalaman, inbreeding, kahwin dengan sepupu. Kalau putus, putus. Adik-beradik putus. Mak saudara dengan bapa saudara putus, sepupu dengan sepupu putus. Yang ketiga, tuan-tuan, kerana kedudukan. Daripada 8 orang adik-beradik, 4 orang berjaya, kononnya sampai universiti belajar, gaji pun besar dan sebagainya, ada kedudukan, ada title, tapi sebagainya tidak pergi universiti, orang biasa. Jadi tuan-tuan, bila balik ke rumah, mak ramai-ramai balik. Jadi ada 2 darjat dekat situ. Seperti filem Antara Dua Darjat, tuan-tuan, Darjat yang istimewa ialah darjat yang gaji besar, yang kereta besar, yang pangkat besar, yang title besar. Yang lain, akhirnya bila balik, tuan-tuan, nampak kelompok. Kelompok yang so called they not so successful, and kelompok yang very successful antara adik-beradik. Tapi sebenarnya hati-hati mereka tak ada apa, hanya jiwa-jiwa syaitan iblis ini tu mengapi-ngapikan kita. Kita pakailah Proton, Saga. Dah 21 tahun dah umur kereta tu. Sebelah parking, tuan-tuan, BMW, tuan-tuan, BMW 5 Series. Hujung sana Volkswagen yang baru, tuan-tuan. Kita tadi Proton Saga, enjin magma engine. Jadi anak mereka pakai kasut berjenama, baju berjenama, t-shirt berjenama. Kakak ipar kita tu, beg tangan yang berjenama, anting-anting berjenama, necklace berjenama. Jadi rentak mereka pun rentak berjenama, as compared to those people yang so called, yang kita katakan not so successful. Jadi nampak, tuan-tuan, nampak perbezaan tu. Bila perbezaan tu nampak tu, ada pula pengapi-ngapi. Batu api ada dalam keluarga ni, ada batu api, tuan-tuan. Kalau tidak mak batu api, ayah jarang. Mak batu api, betua batu api, ipar-ipar perempuan batu api. Ini batu api. Minta maaf saya sebut ni, tuan-tuan dan puan. Laki-laki pun ada batu api, tapi bilangan batu api ni kalau kita tengok dalam masyarakat, perempuan tu lebih, sebab perempuan lebih sensitif. Tengok kawan tu, beg tangan dia nampaknya berjenama, dia beg biasa saja, beli kat pasar malam saja. Oleh kerana dia tak berapa sedap dalam hatinya, ditimbulkan dalam berbagai-bagai reaksi, menyindir-nyindir, sindir-sindir. Bolehlah dia orang kita siapa. Kita Pulau Pinang pun tak sampai, dia orang nun tu beg tu beli kat mana? Paris dengarnya. Tu dia. Mulalah tuan-tuan ni. Mulalah. Makan pun tak sama. Balik rumah mak ayah ni, makan pun tak sama. Yang 4 orang yang berjaya tadi, tuan, makan, cara orang makan disediakan. Mak pun kadang-kadang melayan tu ada tingkat-tingkatnya. Yang berjaya dilayan cara berjaya, yang kurang berjaya dilayan cara yang kurang berjaya. Cucu anak yang berjaya dilayan dengan cucu anak yang berjaya. Cucu anak yang kurang berjaya dilayan dengan cucu anak yang kurang berjaya. Ini dia. Mak bapak sendiri, tuan-tuan, ada disaggregation, dan ada aggregate-nya. Ini berjaya, ini tidak berjaya. Seemingly kasih sayang pun ditunjukkan. Yang berjaya satu bentuk kasih sayang, yang kurang berjaya satu bentuk kasih sayang. Apa kata hati perempuan? Apa kata hati isteri? Apa kata hati ipar? Apa kata hati anak-anak yang dah besar-besar, anak perempuan, anak lelaki yang dah besar?
Maka tuan-tuan dan puan, balik rumah pun, balik kampung pun tak ada apa yang dapat. Makan tak bersama, duduk tak bersama, berborak tak bersama. Ada klik-klik within family, a small family of 8 children, tuan-tuan. Ada klik-klik dia. Ada clicking dia, klik. Ada kumpulan-kumpulan, ada sub-sub kumpulan. Tuan-tuan yang saya muliakan sekalian, itu yang ketiga. Yang keempat tuan-tuan, kenapa timbul pergolakan ni? Kenapa timbul? Tuan-tuan tengoklah malam tadi kita bersiaran, tajuknya ialah kepimpinan dalam keluarga, dengan Ustazah Isfadiyah, dengan Tuan Zaid Muhammad. Bagus tuan-tuan, bagus. Kita bersiaran semalam sampai 1 jam 25 minit tuan-tuan dan puan. Kerana banyak persoalan yang nak dirungkai tuan-tuan, masalah kepimpinan keluarga. Tapi saya nak menyebutkan tuan-tuan dan puan, saya nak tambah yang pagi ini, bila memutuskan silaturahim ini adalah dosa yang sangat besar. Memutuskan silaturahim dosa besar. Ada hadis, nanti saya akan bacakan hadis itu. Memutuskan silaturahim, Allah haramkan syurga kepada mereka. Jangan. Nabi Muhammad SAW dalam hijrahnya daripada Mekah ke Madinah, sampai di pinggir Madinah, Nabi berada di atas unta. Ada riwayat mengatakan di atas kuda. Ambillah di atas unta, artinya di atas haiwan tunggangan. Nabi belum meletakkan kakinya mencecah bumi Madinah yang suci dengan kaki baginda yang suci. Masih di atas unta. Yang menyambutnya tuan-tuan, orang-orang Ansar, menyambut orang Muhajirin. Punya gembiranya mereka, memang menunggu-nunggu ketibaan Nabi Muhammad dan juga rombongan. Termasuk dalam rombongannya Abu Bakar Siddiq dan teman-teman yang lainnya. Kan? Mereka pun tuan-tuan melagukan Tala'al Badru Alaina. Masya Allah. Habis tu Nabi menghadap orang Muhajirin, orang Ansar. Apa Nabi kata? Ayuhan nas, abshus salam, wa at'imu ta'am, wasilul arham, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Apa kata Nabi? Wahai orang-orang Ansar, wahai orang Muhajirin, antara kamu semua yang menyambut kedatangan kami daripada Mekah berhijrah ke Madinah ini, pertama sebarkan salam. Apa ada dalam salam? Kasih sayang. Apa ada dalam salam? Harapan. Apa ada dalam salam? Doa. Apa ada dalam salam? Kebaikan. Apa dalam salam? Curahan perasaan yang lahir daripada hati yang suci murni, memberikan kesejahteraan, mendoakan kesejahteraan kepada sahabat kita. Setiap kali kita bertemu dengan dia, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Wa at'imut ta'am. Yang kedua, beri makan kepada fakir miskin. Beri makan kepada mereka yang sekarang ini tuan-tuan bertungkus lumus masih lagi. Perdana Menteri dalam ucapannya semalam, tuan-tuan dan puan, menyatakan concern Perdana Menteri sebab kes jangkitan COVID-19 ni nampaknya dah mula riak-riak nak meningkat tu, dah mula dah. Dan beliau tidak teragak-agak lagi negara akan impose lockdown macam mana kita di lockdown 2 bulan yang lalu. Masjid tutup, surau tutup, sekolah tutup, market, pasar tutup. Kalau kita tidak ada disiplin di peringkat diri, disiplin di peringkat keluarga, disiplin di peringkat masyarakat, sekurang-kurangnya social distancing 1 meter. Tuan-tuan, face mask, tidak bersalam-salaman, tidak berpeluk-pelukan. Dan itu, tuan-tuan dan puan yang saya muliakan sekalian, para penonton yang dihormati sekalian ni. Jadi saya nak bagi kata, ya ayuhan nas abshus salam wa at'imu ta'am wasilul arham. Yang ketiga, tuan-tuan, Nabi bagi tahu orang Ansar Muhajirin daripada atas untanya, belum pun kakinya menjejak ke bumi Madinah, daripada atas untanya, wasilul arham,
hubungkan silaturahim, hubungkan silaturahim. Macam mana orang Ansar melayan orang Muhajirin. Yang perlu berniaga diberikannya modal berniaga, yang tak ada gerai diberikannya gerai, yang tak ada bahan berniaga untuk orang Muhajirin, orang Ansar memberikan barang-barang produk untuk diniagakan, yang tak ada rumah diberikan rumah. Tuan-tuan cuba tuan-tuan dengar, disebut tuan-tuan nampak, yang ada 2-3 isteri minta orang Muhajirin itu, kau pilihlah isteri aku yang mana, insya-Allah dengan kebenaran dia, dengan keredaan dia kerana nak meraihkan tetamu yang berhijrah dengan Nabi daripada Mekah ke Madinah, dan dengan keredaan kamu, dengan kegembiraan kamu, terimalah mana daripada isteriku itu. La ilaha illallah. Tuan-tuan cuba bayangkan kasih sayang, nak menyatu. Kita pula nak memutus. Kita pula nak mengerat, nak kerat. Kita pula ambil gunting, potong, cari gunting, potong. Itu bezanya, tuan-tuan. Dan nasihat Nabi yang keempat tadi, afsyus salam wa at'imut ta'am wasilul arham. Nasihat Nabi yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam. Hendaklah kamu melakukan salat malam dalam keadaan manusia sedang tidur nyenyak. Hendaklah kamu melakukan ibadah yang sangat digemari oleh Allah, yang sangat diberatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Bangun malam, sembahyang malam, 2 rakaat tahajud, 2 rakaat witir, 2 rakaat taubat, 2 rakaat hajat, 1 rakaat witir. Tak boleh buat ke tuan-tuan ni? Bangun pukul 5, bangun pukul 4:45. Tak boleh buat ke? Tak boleh buat ke? Habis dengar azan, 2 rakaat sembahyang subuh, sunat subuh. Sembahyang subuh, pergi masjid. Kalau tak sempat sangat nak pergi masjid, kerana kita bergegas nak pergi ke tempat kerja, sembahyang di rumah, berjamaah di rumah. Suami, anak yang sulung, anak laki-laki ke depan menjadi imam. Anak-anak laki-laki di belakang, isteri di belakang dengan anak-anak perempuan. Habis sembahyang, angkat tangan berdoa. Antara doanya ialah supaya antara keluarga kita terjalin lebih akrab hubungan silaturahim. Ini dia. Tetapi ada tak keluarga kita buat begitu? Bangun 4.30, bangun 4.45, bangun pukul 5, masih ada masa lagi. 2 rakaat tahajud, 2 rakaat sembahyang hajat, 2 rakaat sembahyang taubat, 2 rakaat sembahyang hajat tadi, 1 rakaat atau 3 rakaat sembahyang sunat witir. Lepas tu doa, kalau boleh nangis sikit. Lepas tu tuan-tuan, kalau boleh ada masa lagi 1 minit, 2 minit, 5 minit baca Quran. Sekurang-kurangnya 1 ain. 1 ain dalam 5-8 baris itu 1 ain. Tutup Quran. Lepas tu azan. Sembahyang subuh, sembahyang sunat subuh bersama-sama. Kalau kita dapat pergi masjid, kalau kita bergegas untuk pergi ke tempat kerja, tak dan nak pergi masjid, sembahyang berjamaah di rumah, sembahyang berjamaah di rumah. Suami, anak-anak yang lebih dewasa ke depan menjadi imam. Yang anak laki-laki di belakang, ibu di belakang, anak perempuan lagi di belakang. Doa, lepas tu doa. Antara doanya ialah selamatkanlah kita dunia dan akhirat. Dan antara doanya, wahai Allah, jadikanlah kami semua penghubung silaturahim antara kami, penghubung silaturahim antara suami dengan isteri, penghubung silaturahim antara adik-beradik, penghubung silaturahim antara adik betul dengan adik tiri, penghubung silaturahim antara isteri-isteri, kalau tuan-tuan berpoligami antara isteri-isteri, macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini yang tidak berlaku. Ini yang tidak berlaku. Saudara-saudara, macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berapa orang isteri-isteri Nabi baginda Nabi? Sayang menyayang di antara mereka, kasih mengasihi di antara mereka. Yang tua mengasihi yang muda, yang muda mengasihi yang tua. Nah, ini dia. Pasal apa ini berlaku? Kerana hati bersih, jiwa bersih.
Tak kisahlah tuan-tuan, pengalaman-pengalaman pahit di mana-mana pun mesti ada pengalaman pahit. Tak ada manusia yang manis sepanjang masa. Tak ada manusia yang manis sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Mesti ada titik-titik hitam itu. Dan kita membersihkan. Macam mana kita membersihkan? Salat membersihkan, baca Quran membersihkan, tahajud membersihkan, bersedekah membersihkan, kata-kata yang baik membersihkan. Hubungan silaturahim adalah di antara jalan membersihkan jiwa kita ini. Tuan-tuan, la yadkhul jannah qati', tak masuk syurga, tak masuk syurga mereka yang memutuskan silaturahim, memutuskan hubungan adik-beradik, memutuskan hubungan adik-beradik tiri, memutuskan perhubungan di antara isteri-isteri dengan suami, dengan isteri-isteri yang lain, dan mereka berpoligami. Jangan, tuan-tuan, jangan. Inilah yang perlu difikirkan. Sangat-sangat penting. Kita nak menghadap Allah ni, nak menghadap Allah. Baca Quran, tuan-tuan, tiap-tiap bulan 2 kali khatam, 2 kali khatam, 2 kali khatam. Tapi tak tegur dengan abang sendiri, khatam apa ni? Berapa banyak ayat Quran yang saya bacakan tadi, tuan-tuan, ayat Quran yang menyentuh persoalan hubungkan silaturahim, hubungkan silaturahim, hubungkan silaturahim. Berapa banyak ayat Quran yang menyentuh tentang kasih sayang. Berapa banyak ayat Quran yang menyentuh tentang hormat menghormati antara kita. Berapa banyak ayat Quran kasih mengasihi di antara mereka. Berapa banyak ayat Quran, tuan-tuan, simpati mensimpati di antara mereka. Berapa banyak ayat Quran empathy lah, empathize lah di antara kita. Tapi kita baca Quran, tapi kita boikot orang. Kita baca Quran, kita boikot ahli keluarga. Kita baca Quran, kita tak mau jumpa saudara-saudara kita, saudara-saudara sedaging atau saudara yang terhubung oleh kerana perkahwinan. Kita tak mau jumpa dia. Macam mana, tuan-tuan, nak menghadap Allah? Cuba beritahu saya, macam mana cara nak menghadap Allah? Macam mana? Apa nak jawab? Apa nak jawab? Kesempatan ada, masa ada, tuan-tuan, semua ada. Kesempatan ada, masa ada, occasion ada, insiden ada, semuanya ada. Apa lagi? Tuan-tuan, majlis-majlis yang dibuat pun ada, pertemuan ada, seluruhnya. Tapi yang tak ada, hati ni, hati yang bersih ni tak ada. Jiwa yang bersih tak ada. Tak ada ni. Persoalannya macam ni nak menghadap Allah. Kalau misalnya la yadkhulul jannah qati', tidak masuk syurga bagi mereka yang memutuskan tali silaturahim. Tidak masuk syurga. Tuan-tuan, ya, kita rehat sebentar. Kita rehat sebentar, tuan-tuan. Sebelum kita rehat ni, tuan-tuan, kita rehat sebentar, insya-Allah. Sila. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita, Allahumma khtim lana bihusnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini, tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First Move Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritual. First Move Childcare Center ini, First Move artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. Para penonton yang dirahmati sekalian, berjumpa lagi kita. 3 perkara yang tuan-tuan lihat tadi dalam masa kita rehat 1 minit ni.
Pertama, Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah didirikan oleh Yayasan Sabha bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor, anak syarikat Majlis Agama Islam Selangor MAIS, untuk membangunkan projek 12 juta ringgit. Namanya Anjung Husnul Khatimah, insya-Allah bertempat di Datuk Batu 15, Sungai Semungkis, Ulu Langat, 20 minit daripada Pekan Kajang. Tuan-tuan nampak? Apa gunanya? Gunanya kita menyediakan program-program. Program itu bertajuk Pendidikan Hujung Usia untuk Mati dalam Husnul Khatimah. Pendidikan hujung usia untuk mati dalam Husnul Khatimah. Siapa yang mesti hadir? Umur 40, 50, 60, 70, 80, 90. Suami isteri atau tidak suami isteri. Berapa modul ada? 5 modul. Setiap modul 3 hari 2 malam. Habis, balik, orang lain datang. Besok bila kita lapang, sambung modul yang kedua. Orang lain habis, balik. Bila lapang, sambung lagi. Bila kita lapang, dalam masa 2 tahun habiskan 5 modul ini. Pergilah 3 hari 2 malam modul yang ketiga, 3 hari 2 malam modul yang keempat, 3 hari 2 malam modul yang kelima, dengan tarikh pilihan bersesuaian dengan tuan-tuan dan puan-puan yang bakal hadir. Tu. Apa ilmu yang nak dibagi? Ilmu yang nak dibagi, aku akan mati. Ilmu yang dibagi, aku akan berada dalam sakratul maut. Ilmu yang dibagi, aku berada dalam keadaan nazak. Ilmu yang dibagi, malaikat maut akan cabut nyawa aku. Ilmu yang aku bagi, aku nak mati dalam husnul khatimah. Apa artinya? Antaranya, aku mesti mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Macam mana nak mengucap kalimat ini? Tak jaga semayang, tak boleh ucap kalimat ini. Tak betul bacaan semayang, tak boleh mengucap kalimat ini. Ambil wuduk pun tak betul, tak boleh mengucap kalimat ini. Bacaan-bacaan semayang pun tak betul, tak boleh mengucap kalimat ini. Tuan-tuan puasa, setakat puasa lapar dan naga, tapi tak semayang masa puasa, tak boleh mengucap kalimat ini. Majlis ilmu tak pernah hadir, masjid tak pergi pun. Punya lapang masa, balik sampai rumah pukul 6.30. Kita tidur pukul 11, tuan-tuan. Punya banyak masa, 5 jam setengah masa. Tapi tak pergi masjid untuk setengah jam. Tak pergi. Tak dengar majlis ilmu, duduk dalam sekitar 40 minit, tak dengar pun. Sebahagian daripada kita tak pernah sekali pun duduk dalam majlis ilmu. Tak pernah sekali pun. Rumah dekat masjid, rumah dekat surau. Tak pernah sekali pun, wahai tuan-tuan dan puan-puan. Ada tak di kalangan anak-anak kita? Ada tak di kalangan suami-suami kita? Minta maaf, tuan-tuan, minta maaf kalau nampak saya kasar pada pagi ini. Ada tak di kalangan anak saudara kita? Ada tak di kalangan sepupu-sepupu kita yang tinggal sebumbung dengan rumah kita? Ada tak di kalangan ipar-ipar kita? Hatta ada tak di kalangan bapa-bapa kita, bapa mentua kita yang tinggal bersama dengan kita? Tak duduk dalam majlis ilmu, tak pergi ke masjid, tak pergi ke surau. Ada di antaranya tak pernah sekali pun duduk dalam majlis ilmu. Anak dara kita sampai umur 26 tahun sekali pun tak pernah duduk majlis ilmu. Macam mana? Macam mana nak duduk? Macam mana nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana nak mati dalam husnul khatimah? Mati dalam mati yang baik. Macam mana? Bagi tahu saya macam mana. Inilah dia, tuan-tuan, Anjung Husnul Khatimah yang nak menyediakan program-program itu. Dan kita bangunkan, tuan-tuan, dengan cara prinsipnya non-profit making. It is not profit motivated. Objektifnya, matlamatnya not meraih, bukan tujuan untuk meraih keuntungan 1 sen pun, tidak. Kerana Allah kita buat. Dan dananya nanti, tuan-tuan, dananya untuk membangunkan Anjung Husnul Khatimah yang 12 juta itu, daripada mana dananya? Wakaf, zakat. Kita bukan pemungut zakat, tetapi kita penerima zakat. Sedekah, infak, fidyah, amal jariah, fi sabilillah, non-profit making, yang bertepatan dengan syarak. Dermalah, tuan, dermalah. Antaranya, tuan-tuan dan puan, ini saya tunjukkan ni. Ni. Ini ialah sijil wakaf. Sijil wakaf tunai. Ini RM100. Ada RM10, ada RM50, ada RM100, ada RM500, ada RM1000. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah siapa yang berderma itu ditulis di bawahnya dikecualikan daripada cukai pendapatan. Siapa yang memerlukan untuk tujuan-tujuan cukai, tuan-tuan, resit ini sendiri, ini dah resit. This is, the sijil, the helaian sijil ini, it is in itself adalah merupakan resit, tuan-tuan. Dalamnya tertulis dikecualikan daripada cukai pendapatan.
Ni dia tuan-tuan. Ni. Ni saya buat. Ni. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan ya, wakaf tunai RM100. Sabha di sana, Yayasan Sabah dan Perbadanan Wakaf Selangor. Itu gambarnya. Tuan-tuan tengok, itu gambarnya, gambar bangunannya. Tuan-tuan tengok tu. Itu adalah bangunannya. Bangunan Anjung Husnul Khatimah. Depan tu masjid, tuan-tuan, masjid boleh memuatkan 700 ke 1000 orang. Masjid tu sebagainya dah ada orang taja. Kita ada sponsor-sponsor, tuan-tuan dan puan ya. Tapi tak cukup lagi untuk kita memulakan kerja-kerja. Sebab kita dinasihatkan oleh pakar-pakar teknikal kita bahawa setelah terkumpul 1/3 daripada 12 juta, maknanya 4 juta sudah terkumpul, barulah kita memulakan pembinaan yang dijangka akan bermula tahun depan insya-Allah. Sekarang ni proses mengungut dana. Tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan dapatkan semuanya. Tuan-tuan pergi kepada kita punya page, tuan-tuan ya. FB page Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. FB page Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Tuan-tuan akan dapatkan sijil-sijil ini insya-Allah. Boleh hubungi kami. Boleh tuan-tuan masukkan duit dalam ATM machine. Tuan-tuan bagi tahu untuk wakaf tunai, insya-Allah kami akan postkan. Tuan-tuan, inilah yang kami akan postkan. Kami akan buat melalui WhatsApp pun satu, email pun satu, physical post pun kami akan buat untuk mendapatkan insya-Allah helayan wakaf tunai ini, tuan-tuan dan puan. Dermalah tuan-tuan, apalah masalah kita nak derma. Tuan-tuan mampu, tuan-tuan mampu, seluruhnya mampu. Secara individu pun mampu, secara berkeluarga pun mampu, secara organisasi, secara syarikat pun mampu. Bila lagi tuan-tuan? Bila lagi nak menderma tuan-tuan? Bila lagi nak menderma? Inilah masanya. Nak simpan buat apa tuan-tuan? Nak simpan duit, tuan-tuan cuba tanya kepada saya. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, nak simpan duit untuk apa nak simpan duit? Bagilah tuan-tuan keperluan-keperluan anak yatim, fakir miskin, nak bina masjid ni. Dalam ni ada masjid, nak bina masjid. Dalam ni ada institusi pendidikan, ada institusi pendidikan. Dalam ni ada nak membina manusia, dalam ni ada pembinaan manusia. Tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan dermalah. Wakaf boleh, zakat boleh, infak tuan-tuan boleh, fidyah, amal jariah fi sabilillah. Tuan-tuan ya, insya-Allah. Kemudian tuan-tuan dan puan ya, kemudian yang kedua buku-buku. Buku-buku ni. Tiga serangkai buku ni tuan-tuan. Dapatkan buku ni. Dapatkan buku 3 serangkai ni tuan-tuan. Ni buku 3 serangkai ni. Ni buku 3 serangkai. Ni. Ni buku 3 serangkai. Ni. Ni buku 3 serangkai. Alhamdulillah tuan-tuan. Buku 3 serangkai. Dapatkan tuan-tuan. 3 serangkai tuan-tuan. Hasil daripada jualan ini kita masukkan dalam tabung Anjung Husnul Khatimah. Hasilnya, saya tulis buku ini, saya terbitkan buku ini, saya cetakkan buku ini, saya uruskan buku ini, hasil je masuk dalam tabung Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan, ini bukunya tuan-tuan ya. Ini buku yang pertama. Ni, kita tengok ni. Khidmati ayah bunda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bunda hingga akhir hayat. Dapatkan buku ni tuan-tuan. Kepada tuan-tuan yang jaga library di mana? Library kerajaan, jabatan kerajaan atau swasta atau universiti atau college atau sekolah atau masjid atau surau, di mana juga seluruh negara ni. Dapatkan buku ini sebagai satu collectionnya untuk dibaca tuan-tuan. Supaya anak-anak kita faham siapa mereka. Untuk menkhidmati ibu dan ayah, waktu sihat, waktu sakit berat, waktu menembuskan nafas yang akhir, waktu nak ditalqinkan, waktu terbujur menjadi jenazah. Buku ini menggariskan 19 langkah satu persatu diterangkan bagaimana nak mengurus jenazah ibu dan ayah, memandikan anak-anak, mengkafankan anak-anak, mengimamkan solat jenazah anak-anak sendiri, meletakkan keliang lahat, mengkebumikan anak-anak, mentalkinkan, mendoakan anak-anak, dan menjaga harta duit yang ditinggalkan, walau 1 sen pun tidak akan dibelanjakan ke jalan yang dimurkai oleh Allah. Seluruhnya mengikut peraturan syarak yang ditetapkan kepada kita. Ni. Dan buku yang kedua tuan-tuan dan puan ni. Apa nama bukunya? Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Dapatkan buku ni tuan-tuan, dapatkan buku ni. Saya tulis khas buku ni untuk diri saya. Saya tulis khas buku ni untuk isteri dan anak-anak saya. Saya tulis khas buku ini untuk teman-teman rakan sejawat saya. Saya tulis khas buku ini
untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya mereka dimatikan teknik-teknik panduan-panduan tuan-tuan yang dibuatkan untuk mereka mati dalam husnul khatimah ni. Dan ini buku yang ketiga tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Nama buku ni tuan-tuan tengok, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Ya Allah tuan-tuan, saya tulis buku ni nak bagi tahu setiap isteri, yang muda yang tua, bakal-bakal isteri, anak-anak dara kita seluruhnya. Laki-laki, tuan-tuan, ini untuk perempuan, tapi laki-laki kena baca, anak laki-laki kena baca, suami-suami kena baca, suami yang tua-tua macam saya pun kena baca. Macam mana kita nak bantu isteri kita untuk menjadi ahli syurga? Bukan ahli syurga saja, membantu isteri kita menjadi bidadari syurga. Bukan setakat bidadari syurga saja, isteri tuan-tuan, isteri saya kena jadi ketua bidadari syurga, the leader of all bidadari in Jannah. Inilah isteri kita. Dan saya tulis ini dengan motivasinya, ayat-ayat motivasinya, macam mana isteri daripada sekarang menyediakan dirinya untuk menjadi ketua bidadari syurga. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Dan buku-buku ini, tiga-tiga buku ni, kita boleh buat seminar setengah hari. Umpama contoh, seminar setengah hari membincangkan buku bertajuk Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Boleh dibuat di Singapura, boleh dibuat di Brunei, boleh buat di Batam, boleh buat di Medan, boleh buat di Johor Bahru, boleh buat di Kota Baru, boleh buat di Kuantan, boleh buat di Ipoh, boleh buat di Seremban, boleh buat di mana-mana. Boleh buat di Thailand, di Golok, tuan-tuan, boleh buat di Narathiwat, boleh buat, tak ada masalah. Bila COVID-19 ni sudah dapat diredakan, insya-Allah kita boleh buat. Saya akan datang dengan kru saya, insya-Allah, buat seminar setengah hari. Mula pukul 9, habis pukul 1. Dimulakan dengan sembahyang duha dan sembahyang hajat ramai-ramai berjamaah. Sembahyang duha, sembahyang hajat ramai-ramai, kemudian tu bermunajat, mengadu kepada Allah, menitiskan air mata di hadapan Allah. Rasa lega tuan-tuan, rasa lega tu. Dalam kelegaan itulah kita berseminar selama setengah hari, pukul 9 sampai pukul 1 tengah hari. Tuan-tuan buatlah, insya-Allah. Siapa yang mesti buat? AJK Masjid kena anjurkan, PIBG kena anjurkan, yayasan-yayasan kena anjurkan, Persatuan Penduduk kena anjurkan, persatuan-persatuan Islam di bank-bank di mana, di pejabat-pejabat swasta kena anjurkan. Kita boleh buat. Saya boleh pergi di ofis-ofis tuan-tuan dan puan, saya boleh pergi di kilang-kilang tuan-tuan dan puan. Tak ada masalah untuk mengaturkan majlis ini, majlis seminar setengah hari, pukul 9 hingga pukul 1 tengah hari. Buku ini pun boleh, dua buku yang lain pun boleh. Tuan-tuan, pilihlah mana-mana buku pun untuk mula diseminarkan, seminar setengah hari tersebut. Kemudian tuan-tuan, yang ketiga ialah untuk anak-anak daripada bayi 2 bulan. Anak-anak bayi 2 bulan sampai umur 4 tahun. 2 bulan 4 tahun. Apa namanya? Pendidikan nursery. Kita ada taska. Taska kita ambil 2 bulan sampai 4 tahun. 5 tahun sampai 6 tahun itu tadika. Itu tadika. Kami bukan buat tadika, kami taska. Apa nama taska kami? First Move Childcare Center. First Move Childcare Center. Sekarang ni ada 8. Sekarang ni ada 8 cawangan. 2 di Bangi, 1 di Kajang dan 5 di Kuala Lumpur. 2 di Bangi, 1 di Kajang dan 5 di Kuala Lumpur. Kita baru beroperasi 1 tahun 3 bulan. Belum buat keuntungan lagi. Tak boleh. Masa COVID ni lagilah tuan-tuan, kita dilanda oleh masalah tuan-tuan. Tetapi Alhamdulillah, kita sudah beroperasi tuan-tuan, dah mula balik beroperasi, susun strategi, susun cara dengan paling yang sistematik. Tuan-tuan, insya-Allah, tuan-tuan, bila kita buat keuntungan nanti, untungnya pun kita salurkan kepada Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah, tuan-tuan hantarlah anak sumbang untuk Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan bayar yurannya, sebagainya untuk Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan, insya-Allah Jadi kita punya taska ataupun kita punya nursery ni prinsipnya 5. Modern, professional, holistic, global, Islamic. Seulang. Modern, professional, holistic, global, Islamic. Kita hendak anak-anak daripada awal-awal lagi kita titipkan dengan warna-warna Islam,
supaya dia mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, mengenal mak dan ayahnya. Kasih sayang cinta yang ditanam, yang diatur, yang ditanamkan, yang dibenihkan, yang dicambahkan melalui nursery yang namanya First Move Childcare Center. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, insya-Allah ya. Satu lagi yang saya ingin umumkan tuan-tuan dan puan ya. Malam ini kita bersiaran malam ini, insya-Allah tuan-tuan dan puan ya. Malam ini kita bersiaran ya. Dan kita mempunyai ahli-ahli panel yang hebat. Kita sudah bersiaran dengan malam ini, pagi yang 100 ke-28 hari, dan pagi 128 pagi. Tuan-tuan cuba bayangkan, non-stop tuan-tuan, continuously non-stop. Malam 9.15 malam ini malam yang ke-128. 128 tajuk, 128 tetamu-tetamu yang kita datangkan tuan-tuan. Kalau malam tu biasanya 2 orang atau 3 orang atau 4 orang. 4 orang tuan-tuan, seorang moderator, 3 ahli panel waktu malam. 9 suku. Malam ni 9 suku datanglah tuan-tuan. Yang tuan-tuan bukan datang, tuan-tuan tune in. Apa dia? Tuan-tuan pergilah kepada Facebook page Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Kemudian tuan-tuan dan puan, kita punya YouTube, jangan lupa YouTube tuan-tuan. Dr. Hassan Ali, YouTube Dr. Hassan Ali. Pergi YouTube kita yang baru-baru. YouTube kita tak ada yang lama-lama tuan-tuan, semua yang baru, yang fresh. Tuan-tuan boleh tengok. Subscribe tuan-tuan. Bagilah tentang notification, tuan-tuan akan tahu apa benda yang akan disajikan. Subscribe, edarkan, sebarkan, klik and share. Yang kedua tuan-tuan, Instagram kita tuan-tuan, Dr. Hassan _Ali, Dr. Hassan _Ali. Tuan-tuan dapatkan dalam Instagram ada saya punya program 1 minit aja. 1 minit ada program 5 minit tuan-tuan. 5 minit cerita berbagai-bagai tajuk kecil. 5 minit sambil berjalan tu, bawa telefon tu 5 minit tuan-tuan, berapa langkah tu dah ada satu ilmu yang tercatat dalam kepala kita. Itu dalam kita punya Instagram kita Dr. Hassan _Ali. Kemudian tuan-tuan, insya-Allah yang lainnya saya serahlah kepada tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita sama-sama. Akhirnya tuan-tuan dan puan ya, akhirnya insya-Allah Allah memberikan kekuatan kepada tuan-tuan, Allah memberikan kekuatan kepada saya. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan ya, bila kita membincangkan tajuk yang kita bincangkan sekarang ini, Allah memberikan kekuatan kepada tuan-tuan ya. Salah satu lagi yang saya nak bacakan tuan-tuan, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min dhanbi ajdaru an yu'ajjil Allah Ta'ala li sahibihi al-'uqubah fi dunya ma'a ma yadkhiru lahu fil akhirah mislul baghi wa qati'atir rahim. Wa qati'atir rahim. Apa dia kata? Tidakkah sebuah dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya? Tidakkah ada dosa yang lebih segera diberikan balasannya? Balasan dosa untuk disegerakan balasannya di dunia ini dan juga di samping yang sedang menantinya di hari akhirat, dibanding dengan dosa-dosa menzalimi manusia dan dosa memutuskan silaturahim. Apa dosanya? Dalam dunia lagi akan ditunjukkan balasannya. Dosa memutuskan silaturahim. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya muliakan sekalian ya, tuan-tuan, ada satu lagi hadis yang saya nak bacakan. Siapa yang ingin umurnya panjang, dengar tuan-tuan dan puan, para penonton yang saya hormati sekalian, siapa yang ingin umurnya panjang, mendapat rezeki yang luas, dan menolak sesuatu yang buruk, bencana, tanda bencana, COVID-19, tanda melanda rumah aku, melanda orang gaji aku, melanda orang isteri aku, melanda anak aku, melanda pembantu aku, melanda cucu aku. Dan menolak sesuatu yang buruk, musibah, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan menghubungkan silaturahim. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan menghubungkan silaturahim.
Jadi tuan-tuan, saya ulang balik. Sesiapa yang ingin umurnya panjang, mendapat rezeki yang luas dan menolak sesuatu yang buruk, umpama musibah atau bencana, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan menghubungkan silaturahim. Allah tuan-tuan, apa lagi yang tuan-tuan hendak? Apa lagi yang kita hendak tuan-tuan? Berbicara tentang silaturahim. Jangan putuskan dosa besar. Okey, saya mengakhirkan. Pertama, memutuskan silaturahim dosa besar. Dosa besar. Kedua, dosa ini tuan-tuan, gambaran dosa ini balasannya di dunia lagi dah nampak. Belum lagi kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor tiga, macam mana kita nak mengangkat martabat kita, hidup di dunia, luas rezeki, panjang umur. Apa nak buat? Tuan-tuan, bertakwa dan hubungan silaturahim. Jangan putuskan. Never and never. Never for you and me to assume a role of pemutus silaturahim. Jangan. Silaturahim yang putus akibat tuan-tuan orang-orang dalam yang dikatakan the in relatif yang dalam bersama kita, yang dihubungkan dua hubungan. Satu darah. Adik-beradik jangan putus hubungan. Ipar-ipar jangan putus hubungan. Ipar-ipar dah perkahwinan, jangan putuskan hubungan. Cucu cicit jangan putuskan hubungan. Suami isteri jangan putuskan hubungan. Tuan-tuan, kalau bercerai, tuan-tuan, nantilah kita ceritakan perceraian. Satu perkara yang diizinkan tapi yang sangat dibenci oleh Allah ialah perceraian. Jangan tuan-tuan. Kesan daripada perceraian itu sangat kesannya sangat dramatik lah tuan-tuan. Jangan tuan-tuan, jangan. Sebab itu tuan-tuan, insya-Allah yang keempat, bila kita cerita tentang tidak memutuskan hubungan silaturahim ini, hendaklah kita tuan-tuan cari jalan berbaik-baik. Sebelum kita mati, hulur tangan. Nothing wrong. Of course tuan-tuan, ada ego, kita ada ego. Jangan kita ditawan oleh ego. Kenapa kita mesti ditawan oleh ego? Kenapa kita mesti ditawan oleh syaitan dan iblis? Kerana minda kita iblis, minda kita ditawan oleh syaitan, hati kita ditawan oleh iblis. Kenapa? Kita salat, kita baca Quran, kita berpuasa, macam-macam kita buat, kita bersedekah, kita bantu orang miskin, tapi kita memutuskan hubungan silaturahim, tertutup pintu syurga. Walaupun kita sedekah banyak mana, walaupun infak banyak mana, tertutup, terkunci pintu syurga buat kita. Tak takut ke tuan-tuan? Tak takut ke? Dan yang akhir, yang kelima tuan-tuan, insya-Allah, atas nama hubungan silaturahim ni, fajar baru menjelang ni, mari kita memaaf, ampun mengampun di antara kita. Mohon ampun kepada Allah dan memohon maaf kepada sesama insan. Hulurkanlah tangan tuan-tuan. Hulurkan tangan tuan-tuan, untuk kita menjalin hubungan supaya mereka masuk syurga dan kita masuk syurga. Orang yang kita musuhi masuk syurga, kita yang memusuhi pun masuk syurga. Dan orang yang kita tak suka masuk syurga, orang yang kita suka pun masuk syurga. Orang yang kita pencilkan selama ini masuk syurga, kita yang memencilkan pun kita masuk syurga. Orang yang kita tak tegur selama ini masuk syurga, kita yang tidak menegur mereka pun masuk syurga. Dengan maaf-memaaf di antara kita. Cukup setakat itu tuan-tuan dan puan. Terima kasih sangat-sangat. Hari ini saya ingatkan lagi, kita bersiaran hari ke-128. Lebih daripada 100 pensyarah-pensyarah yang saya panggil meraihkan kita, terutamanya waktu malam 9.15 malam. Satu program ada 3 orang, satu program ada 4 orang. 3 orang ahli panel, 1 orang moderator. Atau 2 ahli panel, 1 moderator. Dan tuan-tuan dan puan, untuk tuan-tuan dan puan makin popular nampaknya. Kita syukur kepada Allah. Tuan-tuan ada di antara program pagi macam ini, dia punya reach tuan-tuan yang terakhir ni dekat-dekat 120,000 tuan-tuan. 120,000 besar tuan-tuan dan puan. Yang viewers, dia punya viewers, orang yang view kita ni pun bilangannya besar. Kalau 1/3 saja daripada reach, banyak tuan-tuan, besar tuan-tuan, besar. Satu padang bola tuan-tuan, besar tu.
melihat program kita. Alhamdulillah. Kembangkan tuan-tuan. Like and share, like and share, like and share. Tag engkau, kita tag engkau. Ingat tuan-tuan, ingat. Tuliskan, tulis. Siapa lagi aku nak bagi WhatsApp? Aku nak bagi WhatsApp, aku nak email, aku nak bagi tahu dia. Aku nak bagi dalam Facebook dia, aku nak bagi dalam Instagram. Aku nak terangkan. Macam mana aku nak terangkan kawan-kawan supaya mereka melihat, mereka menonton program ini supaya insya-Allah daripada program ini pagi-pagi lagi sudah tertanam. Hari ini satu pancang ilmu sudah tertanam. Hari ini satu tiang ilmu sudah tertanam. Apa dia? Tuan-tuan, tiang ilmu itu amalan yang ditolak. Hari ini kita cerita apa amalan yang ditolak. Salah satu amalannya ialah memutuskan silaturahim. Jangan putuskan silaturahim. Cukup setakat itu. Salam saya kepada suami dan isteri, tuan-tuan dan perempuan. Salam saya kepada anak, tuan-tuan dan perempuan. Salam saya kepada ibu dan ayah, mertua-mertua, tuan-tuan dan puan. Salam saya kepada seluruh anggota keluarga yang kita sayang, yang kita kasih, yang kita berjanji tidak akan memutuskan silaturahim di antara mereka. Salam saya kepada semua insan di permukaan bumi ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #Salam Husnul Khatimah.